Assalamualaikum, welcome back to Zaf Channel guys. Kembali lagi kita dalam malam puaka. Apa khabar semua geng-geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat sentiasa. Dan yang mana baru jumpa tu, kalau korang sudi, korang boleh tekan button subscribe dan juga butang loceng kat tepi tu, supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu guys, apakah sifat dendam ini akan membawa kesan yang buruk kepada seseorang. Tiba-tiba Mat, selalunya intro dulu. Tak ada, kali ni straight je cerita. Pernah tak korang ada satu perasaan dendam kepada seseorang? Dan dendam ni adalah satu sifat yang tidak digalakkan untuk kita ni sebagai manusia ada sifat dendam ni. Terutamanya apabila orang buat kita membalas. Kalau tak pun kita simpan. Dia umpama api dalam sekam. Awal-awalnya api tu malu je, kecil je kan. Tetapi kalau korang simpan dendam tu, korang simpan amarah korang tu, api yang membuak-buak tu akan merosakkan diri korang sendiri sebenarnya. Umpama membakar diri. Macam tu kan. Korang rasa puas hati kejap sahaja, tetapi lama kelamaan dendam itulah yang akan menghantui korang semua. Itulah yang berlaku kepada Kak Tun. Itulah yang dihadapi oleh Kak Tun, dan kejadian ni berlaku pada tahun 1971. Apa yang jadi kepada Kak Tun dan apa kena mengena Lina pula dalam cerita ni? Kalau korang dah bersedia, jom guys, kita teruskan dalam malam puaka. Pada tahun 1971, Lina baru berusia 8 tahun dan hubungan Lina dengan Kak Tun ni tidak boleh dinafikan, macam adik dengan kakak. Dan siapakah Kak Tun ni? Kak Tun ni merupakan sepupu sebenarnya kepada Lina ni. Walaupun Kak Tun ni dah berusia 25 tahun, Lina ni baru 8 tahun, tetapi itu tidak menghalang untuk mereka ni berhibur ataupun mereka ni rapat di antara satu sama lain. Sebab apa macam tu? Sebab Lina ni bukannya tak ada adik-beradik. Mesti korang tertanya-tanya, Lina ni takkan tak ada adik-beradik? Ada adik-beradik, tetapi adik-beradik Lina ni yang lagi dua orang ni, dua-dua lelaki. So bila dua-dua lelaki, standard lah Lina ni seorang je perempuan. Abang-abang dia ni tak kuasa ataupun tak ada masa nak layan si Lina ni. Nak main masak-masak, nak main anak patung, nak main make-up. Abang-abang dia standard lah, mestilah nak naik basikal, pusing satu kampung. Kalau tak pun pergi ke padang bola, main bola sepak apa semua. Jadi disebabkan itulah Lina ni teramat rapat dengan Kak Tun ni. Siapakah Kak Tun ni sebenarnya? Nama sebenar Kak Tun Basitun. Ataupun nak senang, seluruh penduduk kampung dah tahu, panggil Kak Tun je. Senang. Kalau asyik sebut Basitun, pisang juga aku kan. Panjang betul nama dia. Dan Kak Tun ni pekerjaan dia sebagai mak andam. Aku boleh cakap memang terkenal di kampung tu. Lagi-lagi pula pakej yang Kak Tun tawarkan kepada pelanggan-pelanggan dia, penduduk-penduduk kampung ni lah, yang mana nak kahwin, siapa yang nak berhias cantik, Kak Tun ni tawarkan pakej yang memang sesuai. Dan bertambah pula cara Kak Tun ni mendandan pengantin tu, menghiaskan pengantin tu, make up apa semua, memang kelas A. Aku boleh cakap memang cun gila. Jadi penduduk kampung amat berpuas hati dengan pekerjaan dan cara Kak Tun melayan pelanggan-pelanggan dia. Disebabkan itulah kalau ada sahaja majlis perkahwinan ke apa, nama Kak Tun akan menjadi yang pertama dipilih oleh penduduk kampung ni. Dan cerita pula pasal kehidupan Kak Tun ni. Kak Tun ni telah pun berkahwin bersama Abang Majid. Tetapi mereka tidak dikurniakan anak lagi. Orang cakap tak ada rezeki lah. Mereka tinggal berdua je ke Zaf? Tak. Kak Tun bersama Abang Majid ni tinggal bersama-sama ayah Kak Tun yang lebih dikenali sebagai Pak Ngah. Kenapa ayah Kak Tun pun menyibuk tinggal rumah Kak Tun ni? Bukan sebab apa? Sebab Kak Tun ni telah pun kehilangan mak dia sewaktu Kak Tun ni masih lagi di bangku sekolah, berusia 15 tahun. Dikatakan mak dia dibaham ular sawa, tengah masak-masak kat dapur, tiba-tiba ular sawa masuk, belit baham mak dia. Nasib baiklah Pak Ngah ni sempatlah selamatkan, tetapi mak Kak Tun ni telah pun meninggal dunia. Tapi kita bukan nak cerita pasal mak Kak Tun yang dibaham ular sawa tu. Kita nak cerita pasal Kak Tun ni. Hubungan Kak Tun dengan Lina ni macam mak dengan anak. Dan Pak Ngah ni pun
pun suka dengan kehadiran si Lina ni. Sebab apa? Sebab Lina ni biasalah budak kan. Budak ni banyak-banyak kerena. Lagi pula Pak Ngah ni memang daripada dulu lagi, sejak Kak Tun kahwin dengan Abang Majid, Pak Ngah ni memang mengidamkan seorang cucu. Lagi-lagi pula katalah kan Kak Tun mengandung nanti, itu merupakan cucu pertama. So sementara tunggu tu, ada Lina ni, orang cakap wah sejuk lah sikit hati Pak Ngah ni kan. Dia dah anggap macam Lina ni cucu dia, walaupun sebenarnya sepupu kepada Kak Tun ni. Apakah aktiviti Kak Tun dengan Lina ni? Korang cakap lah Lina ni sebab apa dia suka Kak Tun ni? Sebab Kak Tun ni kalau tak ada nak pergi madai perkahwinan ke ataupun tak ada job, Kak Tun ni akan duduk dengan Lina ni, akan hiaskan Lina ni. Biasalah budak-budak mana tak suka kan? Make up kan, pakai eyeliner, pakai bedak, pakai maskara lah, apa semua tu. Dan benda yang paling Lina ni suka, setiap kali Kak Tun mengenakan gincu yang merah menyala dekat bibir dia ni. Jadi Lina ni akan pergi, lepas dah dihias oleh Kak Tun kan, dia akan pergi dekat depan cermin, dia post lah. Biasalah budak kecil kan, perasaan cantik, post. Kak Tun pun support. Marvelous adik kakak ni. Alamak, cantik lah Lina ni. Jadi manalah Lina ni tak rapat dengan Kak Tun ni. Kalau Kak Tun ada madai perkahwinan yang dia nak kena pergi ke, yang dia nak kena dandan ke pun, kalau Lina ada dekat rumah dia, dia turut juga ajak Lina ni, supaya Lina ni tengok. Lina ni memang sukalah tengok Kak Tun ni make upkan pengantin, pakai ke gincu apa semua kan. So sebab itulah Lina ni aku boleh cakapkan banyak luangkan masa dia di rumah Kak Tun berbanding rumah dia sendiri. Mak bapak dia pun tak kisah. Biasalah, alamak kau pergi rumah sepupu kau, apa dah hal kan. Lagipun mak bapak si Lina ni faham, Lina ni kecil lagi, biarlah Kak Tun melayan. Sebab mak bapak dia pun sibuk bekerja, tak ada siapa nak layan. Abang-abang dia pun bukan nak layan adik dia yang seorang ni. Kesian betul si Lina ni. Sampailah pada satu hari, alhamdulillah, dikabarkan satu perkabaran yang cukup indah dan dinanti-nantikan oleh Kak Tun, Abang Majid dan juga bapa Kak Tun, Pak Ngah ni. Apabila diisytiharkan, tiba-tiba macam dah nak merdeka pula, dikatakan Kak Tun ni telah pun mengandung. Alhamdulillah. Apa yang ditunggu-tunggu oleh Pak Ngah. Pak Ngah ni punya excited ni bila dapat tahu, bila Abang Majid bagi tahu, ayah, Kak Tun, doktor sahkan dia mengandung. Pak Ngah punya excited. Pusing kampung tu. Anak aku mengandung. Aku akan dapat cucu. Aku akan dapat cucu. Orang cakap tu kemeriahan tu dah dirasai dah. Belum dapat anak lagi, baru mengandung je. Tapi Pak Ngah ni dah memang happy gila. Cucu pertama. Korang boleh bayang lah sendiri happy tak happy kan. So apabila Kak Tun ni telah pun disahkan mengandung apa semua, kandungan dia dah sampai 5 bulan macam tu, Lina pun masih sama kat, datang ke rumah dia. Adalah satu hari ni Kak Tun pun berborak lah dengan Lina. Lina ni excited lah juga kan, sebab Kak Tun ni nanti akan dapat anak. Lepas tu nanti Lina ni boleh lah layan adik Kak Tun ataupun anak Kak Tun ni make up kan. Kak Tun pun dah cakap dah kat Lina, Lina, Kak Tun sekarang ni mengandung ni, nanti harap-harap yang keluar ni anak perempuan lah kan. Nanti kita ada geng baru. Lina sure suka. Lina ni pun excited lah. Yeay, bestnya. Walaupun Kak Tun dalam hati tak payah excited sangat. Anak aku, sibuk betul. Tiba marah. Nanti kita adalah geng untuk make up. Kak Tun make up Lina, Lina make up anak Kak Tun. So diorang pun bergelak ketawa lah apa semua. Tetapi guys, seram tu. Tetapi guys, dalam kemeriahan, dalam masa Kak Tun ni mengandung, semua tak sabar menunggu kehadiran anak yang bakal dilahirkan oleh Kak Tun ni. Berlakulah sesuatu kejadian yang membuatkan segala-galanya berubah dalam keluarga Kak Tun, especially kehidupan Kak Tun sendiri. Apakah yang berlaku, Zaf? Kita akan saksikan di babak yang seterusnya guys. Pada hari Khamis, malam Jumaat, seperti kebiasaan, Lina bermalam di rumah Kak Tun. Tetapi apa yang Lina ni tak sangka, pada malam tu akan berlaku satu kejadian yang akan membuatkan si Lina ni tidak akan lupa sampai bila-bila. Dikatakan kandungan Kak Tun telah pun mencapai 9 tahun lebih.
Oh, jap. Sabar Zah. Bawa tenang, tarik handbrake sikit. Ya Allah, mana ada orang mengandung 9 tahun. Kau ingat anak dinosaur ke, Mat? Aduh, 9 bulan. Sorry lah Zaf tu dah terbawa-bawa dah tu. 9 bulan, 9 tahun. Anak tu silap-silap dah 39 tahun dah. Lahir-lahir je dah bekerja dah, pakai tie apa semua kan. Alright, kita sambung balik. Maaf lah, banyak tersasul. Nak buat macam mana kan? Jadi pada malam tu di rumah Kak Tun boleh kedengaran suara Kak Tun yang meronta-ronta, menahan sakit, menjerit-jerit kerana Kak Tun bakal melahirkan anak dia. So dengan Abang Majid, dengan bapak Kak Tun, Pak Ngah ni pun dah kelang kabut dah sebabkan Tun ni dah menjerit-jerit dah. Abang! Sakit bang. Bang cepat bang, anak nak keluar bang. Dengan Abang Majid ni, Tun sabar Tun. Lap peluh Kak Tun ni. Sabar Tun. Abang cuba ni. Abang pun tak tahu nak buat apa ni. Kak Tun kaki dah baring atas tilam tu dah terkangkang macam tu lah, bentuk V macam tu kan. So Abang Majid ni pun, ya Allah, macam mana ni. Lepas je tengok darah dah mula keluar daripada tempat tu, Abang Majid dah give up dah. Sebab dia ni tak boleh tengok darah. Dia terus cakap dekat Pak Ngah, ayah, Majid tak boleh. Majid tak reti macam mana nak sambut anak. Boleh call bidan mana-mana tak? Ayah tahu. So Pak Ngah pun cakap, relax Majid, jangan gelabah sangat. Ayah tahu dah. Patutnya daripada tadi kita call lah. Tak apa, ayah call bidan senah tu. So ayah dia pun terus capai telefon, call lah bidan senah tu. Boleh datang rumah tak? Kak Tun ni dia dah nak mengandung dah ni. Anak saya ni dah nak beranak dah. Silap lah, bukan mengandung, beranak kan. So lepas dah call apa semua, dalam 10 minit terus datang bidan senah ni dengan menaiki motor Honda Cup apa semua. Okey, datang terus naik ke dalam rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disambut pula oleh Pak Ngah dengan Abang Majid ni kan. Lepas tu bidan senah cakap, apa jadi sebenarnya? Itulah perangai orang kita, dah tahu dah. Terus Pak Ngah ni cakap, ya Allah bidan senah, anak saya Kak Tun tu nak beranak, sebab itulah saya ajak. Oh okey, faham. Dekat mana dia? Lalu ditunjukkanlah oleh Abang Majid dekat dalam bilik apa semua kan. So bidan senah pun masuk cuba juga untuk menolong Kak Tun ni melahirkan anak dia. So dalam kelang kabut tu, bidan senah pun suruhlah Kak Tun ni push, teran, keluarkan anak ni. Tak apa, tahan sedikit. Darah dah memancut-mancut keluar dah. Lalu bidan senah pun cakap lah dekat suami Kak Tun ni, Abang Majid ni, Majid, kau pergi ambil baldi, kau pergi ambil kain, banyak sikit kain yang ni, darah ni dah banyak sangat dah ni. Lalu Abang Majid pun dengan menggelupur bawa masuk. Pada masa ni Lina berada di ruang tamu dijaga oleh Pak Ngah. Tapi Lina ni dia macam trauma sikit lah, sebab dia tak tahu apa jadi kan. Tiba-tiba pula first time dia dengar Kak Tun meronta sakit macam tu kan. Lalu dalam keadaan kelang kabut macam tu, bidan senah dengan Abang Majid ni cuba juga untuk tolong Kak Tun ni melahirkan anak dia. So bidan senah ni pun try lah masukkan tangan dia kan, nak rasa. Manalah tahu dapat rasa kepala baby ke, dapat rasa kan. Tiba-tiba bidan senah ni cakap dekat Abang Majid, Majid, ni, aku dapat pegang dah ni. Dia merasa yang sesuatu, yang dia dapat pegang sesuatu daripada bawah Kak Tun tu. Tak payahlah nak explain, korang tahulah baby keluar kat mana kan. So pada masa tu bidan senah ni macam, Tun, sikit lagi. So dia tarik. Abang Majid ni dah excited dah, tengok je kan. Oh, maybe baby nak keluar ni. Tiba-tiba terputus. Terus bidan senah ni, astaghfirullahalazim. Terputus lah Majid. Alah, maaf lah, maybe telinga dia terputus ke. Abang Majid dengan Kak Tun ni, telinga terputus. Alah, kenapa tu? Bila tengok bukan telinga terputus. Bila bidan senah tengok, ya Allah Tun, aku nak sambut baby yang hang pergi melepas ni buat apa? Rupanya sebabkan sakit sangat, si Tun ni pun melepas juga. Alah, ini bukan baby lah. Lepas tu tolong juga lagi. Dah lepas 1 jam macam tu, tak keluar juga baby. Adalah perkabaran yang tak berapa manis. Sebab apa? Sebab bidan senah ni terus bagi tahu Abang Majid ni, Jid, tak boleh ni, aku tak boleh buat ni. Aku rasa anak kau ni dalam perut ni, kita nak kena pergi bawa hospital ni sekarang. Sebab aku takut anak kau ni, leher dia, tali pusat tu dah terbelit dah. Ni kalau biar lama ni takut lemas. So bila bidan senah dah bagi tahu macam tu,
Abang Majid pun tak buang masa, dia terus je capai kunci kereta, dia start kereta Wira dia. Sementara tu bidan Senah dengan Pak Ngah ni angkat Kak Tun ni, pimpin Kak Tun ni masuk ke dalam kereta Wira tu untuk dibawa ke hospital. Jadi Lina nampak keadaan Kak Tun yang berdarah-darah pada masa tu. Sebaik saja Kak Tun, bidan Senah dan Abang Majid dah masuk dekat dalam kereta Wira tu, Lina yang berdiri di birai pintu dekat rumah Kak Tun ni, dia tengok je suasana yang huru-hara tu tau. So sebaik saja kereta Wira Abang Majid ni bergerak keluar daripada pekarangan rumah, mata Lina tertangkap sesuatu yang pada masa tu dia tak tahu pun yang benda yang dia nampak tu merupakan benda yang tak sepatutnya orang nampak. Sebab apa? Sebab Lina dan juga Pak Ngah akan tinggal di rumah, sementara Abang Majid dan bidan Senah ni akan teman Kak Tun ni pergi ke hospital. Jadi sewaktu kereta Abang Majid ni keluar daripada pekarangan rumah diorang, mata Lina ni memandang tepat ke arah kereta Wira Abang Majid ni tau. Tetapi yang peliknya, Lina ni nampak di sebelah luar kereta tu, dekat arah belakang, seolah-olah ada satu kepala yang berambut panjang dan ada usus-usus sedikit. Yang aku rasa apa yang Lina nampak tu adalah penanggal. Tapi Lina tak tahu yang tu penanggal. Dia pandang je benda tu. Dalam hati si Lina ni, apa benda yang terbang dekat luar kereta Abang Majid ni? Apa benda yang asyik ikut kereta tu? Sebab kereta tu bergerak, kepala tu turut ikut juga kereta tu. Seolah-olah escort lah orang cakap. Kepala tu terbang dekat sebelah luar kereta Abang Majid ni kan. Lalu kereta tu pun berlalu pergi dah agak jauh. Lina ni pun dalam hati dia, tak apalah, maybe aku salah nampak kan. So dia pun masuklah ke dalam rumah. Dia pun duduklah dengan Pak Ngah ni, sementara menunggu perkabaran yang gembira yang bakal dibawakan oleh Kak Tun dan juga Abang Majid ni. Tetapi tak lama guys, yang peliknya tak sampai 15 minit, kereta Wira yang dipandu oleh Abang Majid ni telah pulang dan memasuki ruang rumah. Jadi Pak Ngah yang berada di ruang tamu tu, sebaik saja dia dengar bunyi kereta, alangkah terkejutnya dia sebab dia rasa, cepat betul. Hospital rasanya setengah jam daripada sini. Biar betul. Tetapi dia nak sedarkan hati dia, maybe tak apalah, maybe Abang Majid ni bawa laju gila ke kan, tekan sampai 200 ke apa. Alhamdulillah lah Majid ni dah balik. So bila dah macam tu, Pak Ngah ni pun tak buang masa lah. Dia pun pergilah turun ke bawah rumah dia, terus pergi ke kereta Abang Majid ni. Pada masa ni Abang Majid dah keluar dah daripada pintu kereta, tetapi Kak Tun dan juga bidan Senah masih berada di tempat duduk belakang tu. So ayah Pak Ngah ni tak tahu apa yang berlaku. Lina ni pula dia tak pergi ke arah kereta, dia berdiri saja dekat birai pintu tu. Dia tengok je apa yang terjadi kan. So Lina ni nampak Abang Majid ni seperti berbisikkan sesuatu di telinga Pak Ngah ni, dan tiba-tiba kedengaran suara Pak Ngah menjerit, "Allahu Akbar, anak aku!" Majid dah terduduk dah dekat tayar kereta tu, dah sandar kat tayar kereta tu, menekap muka dia. Lina boleh dengar suara menangis, rintihan sedih daripada Abang Majid ni. So Lina tak tahu lagi apa jadi. Sebaik saja Pak Ngah ni dalam keadaan menangis, dalam keadaan lemah, dia buka je pintu penumpang belakang tu. Lina boleh nampak bidan Senah duduk di tempat duduk belakang tu sambil kepala Kak Tun dibaringkan atas peha bidan Senah ni. Dan Lina ni turut nampak juga dekat tempat duduk belakang tu penuh dengan darah yang dipercayai daripada Kak Tun yang nak melahirkan anak tu. Memang banyak gila darah. Dan secara tiba-tiba terdengar suara seorang bayi ataupun baby menangis dekat tempat duduk belakang tu. Dan bayi tu dihulurkan oleh bidan Senah
kepada Pak Ngah. Jadi Lina ni nampaklah Pak Ngah ni mendukung bayi yang dilahirkan yang merupakan anak kepada Kak Tun ni. So Lina ni dah tersenyum dah. Sebab apa? Alhamdulillah, apa yang dihajatkan oleh keluarga Kak Tun ni telah pun tercapai. Lina pun rasa alhamdulillah, finally aku ada seorang adik yang kemungkinan perempuan lah. Sebab pada masa tu Lina ni tak tahu lagi. So Pak Ngah ni dalam menangis-nangis tu dia dodoikan baby tu kan. Tetapi yang menyedihkan, apa yang membuatkan Pak Ngah dan Abang Majid ni menangis apabila dikatakan walaupun berjaya melahirkan anak dia dalam keadaan sihat walafiat, tetapi malang sekali, bidan senah tidak mampu untuk selamatkan Kak Tun. Kak Tun telah pun meninggal dunia di dalam kereta tempat duduk belakang tu sewaktu melahirkan anak dia. Dan alhamdulillah, anak dia merupakan anak perempuan yang dinamakan Khatijah. Alhamdulillah, indah betul nama tu. Dan perkabaran tu yang telah membuatkan Lina ni turut menangis seolah-olah tidak percaya yang Kak Tun telah meninggal dunia. Kakak dan juga sepupu dia telah tiada untuk menemani dia melakukan aktiviti yang paling dia suka, iaitu berdandan guys. Makeup macam tu guys. Selepas Kak Tun meninggal dunia, Khatijah, anak kepada Kak Tun dan juga Abang Majid, dijaga oleh Pak Ngah dan Abang Majid dengan penuh kasih sayang. Ada juga sekali-sekala Lina ni akan juga bermalam di rumah Kak Tun untuk bermain, untuk melayan anak Kak Tun yang bernama Khatijah ni. Lalu Abang Majid pun dia rasa gembira seolah-olah Lina yang merupakan sepupu kepada Kak Tun ni menggantikan Kak Tun, menggantikan peranan seorang ibu. Walaupun pada masa tu Lina ni masih kecil lagi, tetapi Lina ni pandai melayan kerenah Khatijah ni. Lina ni pandai untuk bermain dengan anak si Kak Tun, Khatijah ni. Walaupun dalam kegembiraan mendapat seorang cucu, perangai ataupun rutin harian Pak Ngah telah jauh berbeza. Lina katakan dulunya Pak Ngah ni seorang bapa yang ceria, yang suka bergaul, yang setiap kali kalau dia datang sahaja, Lina ni mesti akan ditegur, mesti akan diajak main oleh Pak Ngah ni. Tetapi selepas kematian Kak Tun, Pak Ngah lebih banyak termenung. Pak Ngah ni lebih banyak berdiam diri. Boleh dikatakan hampir setiap petang ataupun setiap malam, Pak Ngah ni akan duduk di beranda rumah sambil menghirup secawan kopi dan juga menghisap rokok kampung, rokok gulung tu, rokok daun tu kan. Dia banyak termenung je Pak Ngah ni, seolah-olah tidak gembira pun mendapat seorang cucu. Dan nak bertambah teruk, dikatakan ada satu hari Pak Ngah selepas lama dah dia tak keluar daripada rumah, dia asyik duduk kat rumah je, dia terfikir untuk pergi minum kopi di warung Pak Kamis yang letak tak berjauhan daripada rumah dia. So Pak Ngah ni pun dia start motor dia, lalu dia pun pergilah ke warung Wak Kamis ni untuk minum secawan kopi untuk tenangkan fikiran dia daripada serabut. Dan pada masa ni pun dah 3 bulan dah arwah Kak Tun pergi meninggalkan Pak Ngah dan juga laki dia, Abang Majid ni. So sesampai saja Pak Ngah dekat warung kopi tu, adalah dekat meja lain tu pemuda-pemuda kampung yang tengah duduk lepak, yang tengah berborak kosong lah. Lalu Pak Ngah pun duduk di salah satu meja tu dan dia pun orderlah secawan kopi panas. Sebaik saja kopi sampai apa semua, dia tengah menghirup kopi, pemuda-pemuda yang lagi 5 orang yang tengah duduk dekat meja berasingan ni, dia nampak je Pak Ngah, dia orang dah mula bergosip dah. Salah seorang pemuda ni bernama Do ataupun lebih dikenali sebagai Mas Do, tetapi kawan-kawan dia panggil dia Do je. So salah seorang kawan dia dah tegur dah, "Weh Do, kau tengok tu, meja tu bukan Pak Ngah ke?" Lalu Do pun tengok, tu Pak Ngah lah. Kau bagilah tahu dia. Kau bagilah bagi tahu Pak Ngah tu kan, apa yang terjadi kat penduduk kampung ni. Lalu Do pun dia tegur balik member dia. Do ni cakap lah, patut ke? Ini ke masa terbaik?
arwah Kak Tun pun baru je meninggal dunia. Jak kan kalau aku bagi tahu kena perembat jak kan tak pasal je. Tetapi diyakinkan oleh member dia, dah bila lagi yang kau nak bagi tahu Pak Ngah? Dah kebetulan nampak dia dekat kedai kopi ni, kau pergilah bagi tahu dia. Kalau tak, masalah kita tak selesai. So bila member dah support macam tu, Do ni pun bangkitlah daripada tempat duduk dia dan dia secara perlahan pergi ke meja Pak Ngah tu dan ingin menyampaikan sesuatu yang telah terbuku dalam hati dia dan juga penduduk kampung pada masa tu. So dia berdiri kat situ, Pak Ngah ni dia macam termenung tau. Dia tak perasan pun yang Do ni dah berdiri di sebelah dia pada masa tu. Jadi sewaktu Pak Ngah ni tengah hirup kopi, Do ni pun memberi salam dekat Pak Ngah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam pula. Assalamualaikum Pak Ngah. Saya Mas Do, ingat lagi tak? Lalu Pak Ngah pun pandang lah. Oh Do, ingat. Alhamdulillah, kau sihat Do? Sihat Pak Ngah. Pak Ngah sihat ke? Lama tak nampak Pak Ngah apa semua. So diorang pun beramah mesra lah pada awalnya. Tetapi segalanya bakal berubah sebaik saja Do menujukan soalan yang agak pedas dan juga pelik buat Pak Ngah ni. So Do ni pun mulalah bertanyakan soalan kepada Pak Ngah ni. Pak Ngah, saya ni bukan nak sibuk lah urusan Pak Ngah kan. Saya pun rasa juga apa yang Pak Ngah rasa. Saya awal-awal saya nak ucapkan takziah lah kepada arwah anak Pak Ngah tu, Kak Tun tu kan. Allah, saya pun tak sangka Pak Ngah dia boleh pergi macam tu kan, waktu lahirkan anak apa semua. So Pak Ngah ni pun just menganggukkan kepala je lah, tanda yang okey lah, tak apalah, terima kasih lah kan. Tiba-tiba Do ni cakap sesuatu yang pelik tu, yang buat hati Pak Ngah ni daripada dah elok sejuk, sedih-sedih tu, tiba-tiba jadi panas. Sebab apa? Sebab Do ni cakap, tapi saya nak minta maaf lah Pak Ngah. Sebenarnya apa yang saya nak cakap ni, saya harap saya tak menggores hati Pak Ngah lah. Tetapi benda ni dah mengganggu penduduk kampung dah sebenarnya. So Pak Ngah ni pun mengangkat kepala dia, lagi sekali memandang ke arah Do ni. Mengganggu penduduk kampung? Apa yang kau maksudkan ni Do? Cuba kau straightforward je kan, English lagi Mat. Cuba kau terus terang je dengan Pak Ngah. So Do pun cakap lah kat Pak Ngah, okey lah, macam ni lah Pak Ngah saya harap Pak Ngah tak terasa, tetapi benda ni betul terjadi. Pak Ngah tahu tak apa-apa yang berlaku kepada Kak Tun semasa dia meninggal tu? Kak Tun ni ada tak ada ilmu ke, ataupun ada mengamalkan benda-benda yang tak elok ni ke? Lalu selepas dengar macam tu, Pak Ngah pun terus memandang ke arah Do. Time ni muka dah agak serius dah, dan dia menghentakkan meja dia. Apa yang kau cakap ni Do? Arwah tu dah pergi. Kalau kau tak ada benda baik nak cakap, baik tak payah cakap. Itu anak aku, kau tahu tak? Tak pernah aku ajar dia untuk buat benda-benda yang tak elok. Apa maksud kau ni? Oh, ditengking. Lalu Do ni dengan member-member dia pun dah terkejut dah. Member dia lagi 4 orang yang duduk kat meja ujung tu dah macam, alamak, Do kena marah lah. Tetapi Do ni, yalah, tak nak kalah lah. Takkan dia nak malu depan member dia kan. Dia pun tengking balik Pak Ngah. Pak Ngah, saya cakap elok-elok ni. Saya kalau boleh, saya tak nak biadab kau dari orang tua. Tetapi masalah dia sekarang Pak Ngah, seluruh penduduk kampung dah heboh dah. Diorang dah nampak, diorang dah kena ganggu dah dengan Pontianak. Pak Ngah tahu tak? Dan Pontianak tu, saya pun ada nampak, dan beberapa penduduk kampung pun dah cakap dah. Waktu Pontianak tu munculkan diri dia, muka dia tak tumpah macam arwah Kak Tun. Terus Pak Ngah ni berdiri pada masa tu, dah pegang dah leher si Do ni. Engkau cakap baik sikit Do. Aku ni walaupun tua-tua aku pun, kalau aku lempang jauh juga pergi dia tau. Engkau ni dah saja nak menyakitkan hati aku ke apa? Apa kena mengena Pontianak dengan arwah Kak Tun? Engkau, aku kasih last warning. Kalau engkau masih buat cerita macam ni, engkau siaplah. Aku betul-betul pukul kau nanti. Keadaan dah tegang dah. Lalu Wak Kamis kan, tokek kedai tu dah keluar cuba menenangkan. Sabar Pak Ngah. Do, engkau ni kenapa yang buat Pak Ngah marah macam ni? Dah lah, kau tak payah buat heboh lah. Ni kedai aku kau. Sekarang nanti benda-benda pecah pula. Bukan kau nak ganti. Lalu Pak Ngah pun terus, dah lah, saya nak pergi daripada sini lah. Menyemak aja. Duduk kat sini pun penduduk kampung semua duk mereka cerita, ingat seolah-olah arwah anak aku tu jahat sangat. Lalu Pak Ngah pun start motor dia dan berlalu pergi. So Do pun dia terus cakap kat Wak Kamis, Wak,
saya bagi tahu orang tua tu lah apa yang terjadi. Wak tak ingat ke yang kampung kita sekarang ni dah heboh dah kena gangguan Pontianak? Lalu Wak pun cakap, iya aku tahu, tapi masalah dia bukannya cara macam tu. Kau nak pergi bagi tahu Pak Ngah tu, kau segah-segah dia, lepas tu kau sebut pula pasal arwah Kak Tun. Memanglah mengamuk orang tua tu. Lalu Dor pun cakap dekat Wak Kamis, dah kalau macam tu nak mengharapkan apa? Penduduk kampung bagi tahu Pak Ngah tu, tak ada seorang pun yang berani. Saya ni nak tolong je penduduk kampung. Dah memang betul apa Pontianak tu ramai dah Wak, yang penduduk kampung cakap muka dia tak tumpah macam arwah Kak Tun tu. Saya rasa Kak Tun tu, Pak Ngah tu saja je. Saya rasa arwah memang ada amalkan ilmu hitam. Betul tak geng? Oh, dia tanya pula member dia lagi 4 orang ni kan. Lagi 4 orang ni pun body goal macam dia kak. So member 4 orang ni pun betul. Betul doh. Betul doh. Aku rasa memang arwah Kak Tun tu memang ada amalkan ilmu hitam. Syirik. So Wak Kamis pun hanya mampu menggelengkan kepala tengok gelagat si Dor dan lagi 4 orang kawan dia ni. Jadi telah heboh lah di kampung tu. Rupa-rupanya sejak kematian arwah Kak Tun ni, penduduk kampung telah diganggu oleh Pontianak dengan begitu teruk. Ada yang setiap malam nampak kelibat Pontianak ni datang ke rumah diorang. Diorang dengar bunyi tangisan, diorang dengar bunyi cakaran di tingkap dan pintu apa semua. Jadi penduduk kampung dah teramat takut. Dan pada masa ni memang betul ada juga yang nampak wajah Pontianak ni memang macam arwah Kak Tun. Jadi disebabkan itulah penduduk kampung yang dahulunya rapat dengan keluarga Pak Ngah ni dah mula menjauhkan diri dah. Setiap kali dia nampak Abang Majid ke, dia nampak Pak Ngah ke berjalan di kota, di bandar apa semua, penduduk kampung akan pergi menjauhkan diri seolah-olah memulaukan keluarga Pak Ngah ni. Allahu Akbar. Tetapi apa sebenarnya yang berlaku? Jawapannya akan terjawab oleh Lina sendiri apabila Lina sendiri yang menyaksikan kehadiran Pontianak yang dikatakan berwajah Kak Tun datang ke rumah Pak Ngah. Gangguan Pontianak telah mula berleluasa. Semua penduduk kampung telah pisang dan juga trauma disebabkan Pontianak ni akan muncul membuat bunyi-bunyi yang menakutkan, akan ketuk tingkap rumah orang. Even kalau dekat kedai makan pun ada pakcik-pakcik dah pernah ternampak dah Pontianak ni duduk untuk menakutkan penduduk kampung. Jadi semua penduduk dah rasa ini tak boleh jadi. Kemungkinan Pontianak ni muncul apabila arwah Kak Tun meninggal dunia semasa melahirkan anak dia. Dan segala persoalan penduduk kampung bakal terjawab oleh Lina. Dikatakan ada satu malam tu, Lina ni dia akan bermalam di rumah Pak Ngah dan juga Abang Majid ni semata-mata untuk luangkan masa bersama anak Kak Tun yang bernama Khatijah ni. Jadi pada malam tu sewaktu diorang dah nak tidur apa semua, Khatijah ni pun diletakkan di atas tilam yang telah pun dibuat khas oleh Pak Ngah ni sebab dia sayang cucu dia kan. Manalah atuk tak sayang cucu. Pak Ngah ni dah buat dah kelambu supaya Khatijah ni dapat tidur lena, tak ada digigit nyamuk apa semua. Jadi Khatijah dijaga oleh Abang Majid yang tidur di dalam bilik arwah Kak Tun. Sementara Lina dan juga Pak Ngah tidur di atas tikam kuang yang telah dibentangkan oleh Pak Ngah di area ruang tamu. So jam pun telah menunjukkan pukul 2 pagi macam tu. Masa si Lina ni tengah lena di ulit mimpi, tengah tidur apa semua, telinga dia tertangkap satu bunyi. Bunyi apa? Bunyi seakan-akan ada orang tengah berjalan. Disebabkan rumah Pak Ngah ataupun rumah Kak Tun ni diperbuat daripada kayu, rumah kampung lah yang diperbuat daripada kayu. So apabila orang pijak, kayu tu akan berbunyi. Jadi bila Lina dah dengar macam tu, Lina ni cuba membukakan mata dia dan dalam kegelapan malam tu dia dapat dengar bunyi tapak kaki tu seolah-olah datang daripada arah dapur yang terletak di belakang rumah. Pada awalnya Lina ingatkan kemungkinan besar Pak Ngah ataupun Abang Majid pergi ke tandas. Tapi bila dia fikir-fikir balik, dia tengok Pak Ngah sedang elok je tidur di sebelah dia. So dia rasa takut kan. Budak kan, dia rasa takut. Dia rasa macam tapak kaki siapa. Lalu dia pun tarik selimut dan selubung muka dia. Cumanya apa
apa yang menakutkan Lina? Bunyi tapak kaki ni daripada arah dapur. Sekarang seolah-olah orang yang berjalan ni tengah menghampiri di mana Lina ni sedang tidur. Jadi apabila tapak kaki tu dah mula menghampiri si Lina ni dah rasa takut tau. Tetapi dia ingin tahu juga. So daripada bawah selimut tu, dia buka sedikit ruang. Dia buka sedikit ruang supaya dia boleh mengintai siapakah yang tengah berjalan ke arah dia. Dan alangkah terkejutnya, daripada ruang bawah selimut tu dia boleh nampak sedikit sahaja Lina dah mula nampak ada susuk tubuh yang dia tak tahu wanita ke apa, tetapi dia nampak ada kain yang terseret di atas lantai, dan kain ni punyalah kotor. Dia macam ada pasir-pasir ataupun tanah-tanah yang dipercayai maybe daripada tanah kubur ke apa. Dia nampak kain putih ni dia macam terawang-awang berjalan menghampiri dia dan melepasi dia menuju ke arah bilik siapa? Ke arah bilik arwah Kak Tun, di mana Khatijah dan juga Abang Majid sedang tidur kat dalam bilik tu. Jadi disebabkan bila Lina dah nampak macam tu, dia tak berani nak buat apa. Dia nak kejut Pak Ngah pun dia tak berani. Dan tak lama lepas tu, malam yang sunyi tu telah digegar ataupun telah dikejutkan dengan bunyi jeritan daripada Abang Majid yang begitu kuat daripada dalam bilik arwah Kak Tun ni. Ha! Allahu Akbar! Abah! Dan apabila terdengar suara jeritan yang begitu kuat daripada Abang Majid ni, itu telah mengejutkan si Lina dan juga Pak Ngah yang sedang dibuai mimpi, yang sedang tidur ni. Lalu Pak Ngah pun cepat-cepat bingkas bangun, berlari terus menuju ke bilik arwah Kak Tun, di mana dia terdengar jeritan suara Abang Majid ni. Dan sebaik saja Pak Ngah masuk dalam bilik tu, Pak Ngah tengok Abang Majid ni telah pun terlingkupkan muka dia dekat area dinding disebabkan teramat takut. Dan dia masih nampak lagi Khatijah ni masih tidur di dalam kelambu tu. Tetapi apa yang menakutkan Abang Majid, dekat tingkap di dalam bilik tu boleh nampak apa yang diperkatakan oleh penduduk kampung semuanya adalah benar. Di atas birai tingkap tu, Pak Ngah boleh nampak Pontianak yang sedang berdiri sambil memandang ke arah anak Kak Tun, Khatijah yang sedang tidur ni. Lalu Pak Ngah pun cakap, Allahu Akbar. Tun, ni Abah Tun. Tun, ni Abah. Dan Pontianak tu terus memandang ke arah Pak Ngah, dan Pontianak tu terus menundukkan kepala dia lalu mengeluarkan bunyi tangisan yang teramat nyaring. Dan pada masa inilah Pak Ngah terus berbual ataupun bercakap dengan Pontianak tu. Kau boleh Man, first time Man orang berbual dengan Pontianak. Tetapi inilah apa yang jadi kan. So Pak Ngah ni pun terus cakap kat Pontianak tu sambil air mata dia dah mula mengalir dah. Tun, Tun, ayah tahu Tun, ayah tahu kau rindu anak kau. Tetapi kenapa kau buat macam ni Tun? Kenapa kau buat macam ni? Kau janganlah risau. Ayah ni dengan laki kau akan jaga anak kau, akan jaga Khatijah ni sebaik boleh. Kalau boleh Tun, ayah minta sangat dengan kau. Kau pulanglah, kau janganlah risau. Kami akan jaga anak kau sebaik boleh. Lalu Pontianak tu apabila dengar macam tu, sam, terus berlalu pergi. Pak Ngah boleh nampak Pontianak tu terbang terus dan hinggap di salah satu pokok. Lalu Pak Ngah pun berlari pergi ke arah tingkap, dan dia masih nampak daripada jauh di salah satu pokok tu, dia nampak Pontianak tu ataupun arwah Kak Tun tengah berdiri dekat atas pohon tu memandang ke arah rumah diorang dengan bunyi tangisan seakan-akan sayu kedengaran. Dan Pak Ngah tidak boleh menahan sebab dia, termasuklah Abang Majid. Dalam takut-takut tu pun Abang Majid pun telah mengalirkan air mata dia. Dipercayai teramat rindu akan bekas isteri dia. Dan Pak Ngah pun boleh faham kemungkinan besar jelmaan tu muncul hanyalah untuk melepaskan rindu, hanyalah untuk melepaskan kasih sayang seorang ibu terhadap anak dia. Sebab bila lahir je dia tak dapat nak luangkan masa bersama Khatijah ni. Dan disebabkan
itulah Pontianak ni datang ke rumah dia orang pada malam tu. Tetapi apakah sebab ataupun punca kenapa Pontianak ni mengganggu penduduk kampung yang lain? Kalaulah arwah Kak Tun rindu terhadap anak dia, kenapa dia perlu mengganggu penduduk kampung? Kenapa seolah-olah arwah Kak Tun ni marah terhadap penduduk kampung? Actually, kenapa Pontianak ni ganggu penduduk kampung? Oh, relax sangat, Zaf. Okey, jawapan dia hanyalah kita boleh dapat apabila kita mengimbau balik ke masa lalu. Masa di mana Kak Tun belum lagi berkahwin dengan Abang Majid ni. Kak Tun ni, pekerjaan dia macam biasa lah. Sejak daripada muda sehinggalah dia berkahwin, dia merupakan seorang mak andam yang terkenal dekat kampung dia tu. Kemana sahaja orang nak berkahwin ke apa, akan memerlukan khidmat dia sebagai mak andam. Dan apabila Kak Tun ni sendiri mempunyai perwatakan yang cantik, sopan santun, itu telah menarik minat beberapa remaja kampung. Termasuklah si Mas Do ataupun Do yang tegur Pak Ngah secara kurang hajar kat kedai makan tu kan. Do ni time muda-muda dulu, dia ada menaruh hati, dia ada menaruh harapan untuk jadikan Kak Tun ni sebagai isteri dia. Lalu dia pun masuk meminang, tetapi telah ditolak oleh Kak Tun secara baik. Tetapi Mas Do ni biasalah kurang hajar betul, dia ada ego, seorang lelaki yang tak boleh kalah tau. Lagi pula geng dia pun lah habau sama dengan dia. Terus geng dia batu api dia pun menyampaikan fitnah sehingga kan tak ada pun penduduk kampung yang nak ambil Kak Tun ni sebagai mak andam. Apa fitnah tu, Zaf? Do ni cakap dekat penduduk kampung yang nak menggunakan khidmat Kak Tun ni, korang semua kalau nak ambil Kak Tun tu sebagai mak andam, korang hati-hati tau. Dia tu kau boleh tau, dia tu sundal kau tahu tak? Dia tu jalang. Kalau tak nanti laki korang semua dia nak. Time tengah make up kat isteri korang, dia usah je laki korang. Sialah laki korang bukannya suka korang, suka kat Kak Tun tu. Hati-hati sikit. Dia tu tak boleh tu, kasih chance sikit je. Mulalah menggedik-gedik. Itulah fitnah yang telah pun dibuat oleh Mas Do terhadap Kak Tun. Sebab itulah Kak Tun ni tidak diterima oleh penduduk kampung. Semua penduduk kampung dulu nak Kak Tun ni, lepas tu dah tak nak dah. Tapi segalanya berubah sebaik saja Kak Tun ni berkahwin dengan Abang Majid ni. Mulalah secara perlahan-lahan penduduk kampung dah boleh terima Kak Tun. Tapi ada tak sesetengah yang kurang hajar, yang termakan hasutan si Mas Do ni, yang masih lagi memeli ataupun menghina Kak Tun ni secara terang-terangan. Dan disebabkan itulah Kak Tun ni menyimpan satu dendam. Sebab itulah apabila Pontianak ni dia mengganggu penduduk kampung, sebab dia tak puas hati penduduk kampung fitnah dia semasa dia hidup, dan dia pun tak sempat nak tengok anak dia, tak sempat pun nak meluahkan kasih sayang terhadap Khatijah tu. Lalu disebabkan itulah dipercayai kenapa Kak Tun mengganggu penduduk kampung. Lalu apabila macam tu, sebaik saja Pak Ngah dah bagi tahu Pontianak tu, ataupun maybe lah arwah Kak Tun yang dia akan jaga Khatijah ni dan penuh kasih sayang. Laki Kak Tun, Abang Majid ni pun akan membesarkan Khatijah ni menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh. Tiada lagi gangguan ataupun tiada lagi amukan Pontianak di kampung tu. Kemungkinan besar arwah Kak Tun telah pun melepaskan rindu dia. Dia telah pun nampak yang anak dia ada juga laki dia jaga dengan elok. Dia dapat juga lihat kali terakhir anak kesayangan dia tidur dengan lena dan membesar dengan jayanya. Dan itulah apa yang diceritakan oleh Lina yang pada masa ni dah pun berusia 42 tahun. Pengalaman ni terjadi semasa dia kecil dan dia ingin berkongsi dan semua geng puaka sebagai iktibar dan juga pengalaman peribadi dia. Alhamdulillah. Kita doakan semoga arwah Kak Tun tenang di sana, dan kita juga turut mendoakan semoga Khatijah, anak kepada Kak Tun, menjadi anak yang soleh ataupun solehah dan membesar dengan jayanya. Dan aku harap korang semua dapat pengajaran daripada kisah malam ni, dan insya-Allah kita jumpa lagi di malam puaka yang akan datang. Thank you so much guys for your support. Aku teramat hargai. Aku harap korang terhibur. Insya-Allah kita akan teruskan malam puaka dengan konsep santai dan juga relax-relax ni guys. Thank you so much. Kita jumpa lagi. Bye-bye guys. Assalamualaikum. Stay safe, stay healthy.